Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'du. Yang dikasihi lagi diingati sahibul fadilah dan pengurusi surau Haji Matsum, seluruh ahli dan kuasa dan juga pegawai-pegawainya. Dikasihi lagi diingati sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para jamaah, tuan-tuan guru, para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam ni. Kita masih lagi dalam tajuk mengerjakan haji dalam rukun Islam yang kelima. Ya, jadi kalau sempat nanti insya-Allah kita masuk rukun rukun iman, iaitu rukun yang pertama insya-Allah taala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempoh hari kita sampai kepada Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, naral jihada afdalal amali afala nujahid?" Qala la, lakinna afdalal jihad hijju mabrurun. Lebih kurang begitulah ya. Matan hadisnya begitu hantaran insyaallah. Hadis tadi lebih kurang bermaksud, ya Rasulullah, kami berpendapat jihad adalah seafdal-afdal amal. Maka adakah kami akan berjihad? Ia bersabda tidak, tetapi jihad yang afdal itu ialah haji yang baik. Ya. Maknanya daripada segi kesehatan. Ya, nanti kalau buka 89 ya. Amin. Sorry. Ya, buka 89 insya-Allah taala. Jadi menunaikan haji ini suatu jihad yang sangat besar. Daripada segi apa dia? Daripada segi kesehatan tubuh badan. Ya. Kemudian daripada segi apa lagi? Daripada segi kemampuan tenaga kita, daripada segi perbelanjaan dan sebagainya. Sebab itu hari ini kalau sekiranya isteri boleh pergi, suami tak boleh pergi, maka kita masih boleh lagi mohon kepada lembaga tabung haji untuk mohon supaya diberikan kelonggaran untuk pergi. Tapi yang pentingnya kita dah mendaftarlah. Jangan kita tak daftar pula. Tinggal timbang rasa daripada pihak lembaga tabung haji. Ya. Kawan saya di Jalan Kasban tu, dia pergi, suaminya yang dapat pergi. Tapi isteri tak dapat pergi. Tapi mohon rayuan, alhamdulillah dapat pergilah kedua-duanya. Cumanya tahun ini, sebagaimana yang kita pun tahu bahawa ikut had umur. Dia lebih kurang macam pemilihan agilitan kuasa juga, lebih kurang macam tu je. Dia 65 tahun ke atas, dia tak bagi. Wallahu alam, tak tahu betul ke tidak, wallahu alam. Tapi nyatanya abang saya tak boleh pergi. Ya, abang saya, dia tak boleh pergi, isterinya boleh pergi. Ya, isterinya boleh pergi. Tapi rasa jangan bimbang lah, jangan bimbang. Kalau tak boleh pergi itu, kalau katakan suami tak boleh pergi atas dasar apa sahaja, syarat-syarat yang tidak lepas daripada tabung haji, kita jangan bimbang, insya-Allah isteri kita akan ada peneman. Maksud peneman ini ialah pihak tabung haji akan menyediakan kawan untuk isteri kita. Begitu lebih kurangnya. Dan banyak perkara lah tuan-tuan ya. Hari ini kita lihat haji semakin mudah.
Tidak seperti mana dulu. Ya. Setakat ini belum lagi ya buat kursus haji. Ya, di masjid baik, di mana pun baik. Tak dengar lagi cerita. Tempoh hari saya sebut bahawa belajar manasik haji ini bukan satu masa yang mudah, lama gitu. Ya. Bapa arwah bapa saya dulu pun mengajarlah manasik haji ini. Orang nak pergi haji, kurang-kurang pun 2 tahun, 3 tahun dia belajar. Senangnya cakap apal ketepal pal lah senangnya. Macam tu. Walaupun sebenarnya kita pun tahu bahawa haji ini rukunnya cuma ada 2, rukun qalbi dan juga rukun fi'li. Rukun qaulinya tak ada. Tak ada macam sembahyang. Sembahyang Allahu Akbar itu sudah satu rukun. Fi'linya kita berdiri tegak. Qalbinya kita niat ketika Allah tadi itu. Gitu. Tapi mudah tetapi nak kena berawas-awas. Sebab tu kalau kena pergi haji, nak kena ada ilmu betul-betul. Jangan cuma-cuma sahaja. Alah lebih kurang saja, akhirnya nanti kita kat sana akan payah dan susah. Ya, payah dan susah. Pengalaman yang selalu saya ceritalah, pengalaman anak buah saya. Akhirnya dia dapat keputusan untuk pergi haji lebih kurang dalam kursus di masjid pun dalam 2, 3, 4, 5 kursus saja. Ya, itu pun dah di hujung-hujung. Maknanya dah mula nak buat praktikal, pergi tawafnya, pergi sa'inya, macam itulah lebih kurangnya. Jadi daripada asas awal dia tak ada. Sampai sana, apa dia kata? Mujur paman ada. Kalau paman tak ada, aku mampus aku, kata dia. Ya, isteri sendiri dia, isteri dengan adik-beradik dia sendiri. Tapi dia gondeli saya. Kanan sing wetok sing gondeli, sebelah kiri sing patiri, ini ponaan ni sing gondeli. Tapi tak apalah. Alhamdulillah jugalah. Jadi saya tak adalah teruk sangat lah kan ya. Apa yang saya buat, apa yang saya baca, ikut. Macam itulah lebih kurangnya. Kan? Sebab tu kalau kita pergi umrah ataupun kita pergi haji, rombongan yang daripada Indonesia, Malaysia tak ada. Rombongan daripada Indonesia dia pakai skap. Kalau skapnya putih dengan merah, itu dia travel lain. Kalau macam-macam lah tu. Itu kalau nak ikut, kalau badan sehat, okey boleh ikut belakangnya. Dia main rak baik, saja itu. Kemudian satu lagi, yang kudung-kudung hijau, hitam-hitam tu. Itu. Pun tak apa jugalah, tak kisahlah. Ya, tak kisahlah. Tapi janjinya kita selesa. Kalau badan kuat lah, kalau tak badan tak kuat, tak boleh lah. Ya, tak risau. Ya. Saya try jugalah kan, try juga. Ya, try juga tapi tak boleh dapat. Dia punya laju itu punya. Ya. Tapi seronok. Ya. Dengan mutawifnya di depan, baca, yang belakang ikut. Kalau istilah pun sama-sama istilah Allahu Akbar. Seronok ya, seronok itu. Sebab tu bila kita nak pergi baling jumrah ni, kebetulan saya dengan ustaz yang selalu duduk dalam TV tu, ustaz tu. Ya, selalu dalam TV. Tapi dia bawa apa ya? Raiha. Dia bawa Raiha. Ya, Raiha travel. Tuhan, suaranya satu malam dekat Arafah tu, satu malam tak tidur rasanya. Bukan, dekat Mina tu rasanya tak tidur. Pasal apa? Pukul 3:30 pagi, kita orang pergi untuk nak buat baling Aqabah dan hari ke-10 dan kemudian kita masuk hari ke-11, dia dah duduk kat depan dulu. Aku cakap, ini memang betul-betul hebat Muntawif lah. Ya? Memang betul-betul hebat Muntawif. Sebab tu kalau Muntawif ini cuma eleng-eleng saja, habislah. Ya? Habis itu. Baik. Jadi maknanya, jihad yang sebenarnya kata Rasulullah SAW ialah haji yang mabrur. Katanya haji yang baik. Baik tidaknya itu terpulang kepada Allah. Kerana penilaian itu semuanya. Haji ataupun apa dia, semuanya ibadah ini penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala. QC-nya ialah Allah. Ya, QC-nya adalah Allah. Nak dapat mabrur kita cuma berusaha. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzamban maghfura. Itu kita ini. Rupanya bacaan itu lepas daripada tahallul. Lepas daripada kita sa'i rupanya, ya.
Baik, haji adalah ibadat untuk diri seorang dan untuk menyempurnakan ibadat ini maka wajiblah orang yang hendak mengerjakannya mempelajari segala rukun dan adab haji dengan betul. Dia tak boleh kejap-kejap hilang, lepas tu datang lagi. Tak boleh. Dia kena betul-betul. Bendanya memang mudah, tetapi nak kena betul-betul sangat. Sampai sana, sebab itu biasanya kita akan dikembarkan dengan, kalau dulu saya masa dengan apa dulu, dia bagi satu satu buku kecil. Buku kecil. Bukan digantung punya, tak ada. Yang gantung tu lain. Yang gantung tu lain. Itu rasa macam tebal. Ini kecil saja. Jadi semuanya di dalam tu ada. Macam mana kita nak baca, semuanya ringkas gitu. Alah ringkas lah kan. Tak nak baca je tak apa, jadi niat saja. Tak kira. Pun diterima Allah SWT. Pasal apa? Rukunnya kan rukun qalbi dan rukun fi'li. Dua rukun itu jangan sampai inilah. Kalau agak-agak rukun fi'linya kita tak boleh ini, maka kita pakailah skuter. Sekarang pakai skuter. Cetet, 50 rial. Pakailah skuter. Ya. Itu. Ya. Jadi nak kena betul-betul, jangan main-main. Ya. Supaya haji ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksudkan daripadanya, bukan namanya, bukan pula perhiasan dan bukan pakaiannya. Sebab itu haji ini ialah untuk individu dan dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan haji itu untuk dunia lepas tu dia pamer-pamer, bukan. Bukan pamer-pamer begitu. Dah balik haji. Tapi hari ini tuan-tuan, orang balik haji ni macam tak ada ribawa lah kan. Balik haji lah kan. Kau yang biar kan, kalau balik haji kan, oh itu kan ya. Last sekali kalau tak silap saya naik haji tu pakai kapal tu dalam 65 ya. Tahun 65 ke? Ya. Kau bisa ono burung. Takon disik ni. Takon Masri disik bisa ono burung. Seingat saya lah, saya ingat. Ya. Arwah bapak saya tu dia hantar nenek kepada Datuk Salamun. Wak saya lah. Kakak mak saya. Jadi duduk bawah lori. Jadi tak tahu macam mana ada kapal lain yang bunyikan dia punya kapal. Pum. Dia ingatkan kereta lori itu tak rundur ke belakang. Yang kejedutlah, yang kerenggangan. Orang tak pernah pergi ke pelabuhan, jadi bila pergi pelabuhan, dia rasa pelik macam-macam gitu. Ya, orang tua-tua dulu kan, mana pernah pergi jalan mana-mana. Tak ada pergi mana ya. Pastikan bahawa nawaitu lillahi ta'ala, bukan kerana siapa-siapa. Sebab itu, nak pergi itu, ya, perlulah ada benda-benda yang tidak kita lakukan, ya, yang sesuai dengan perintah Allah SWT. Ibadat haji merupakan satu muktamar yang maha besar. Muktamar, perhimpunan yang besar. Ya. Ketika saya tu dulu hampir 3 juta. Ya, tahun 2010 hampir 3 juta. Yang baru-baru ni dah tak adalah, kurang sikit lah, dah 1 juta lebih saja. Ya, oleh kerana ada kekangan daripada musibah yang diterima. Ya. Berhimpun kerananya seluruh umat Islam dan segala bangsa daripada segenap penjuru alam, maka dengan kesempatan ini dapatlah umat Islam berikhtiar untuk mempersatukan pendapat dan fikiran mereka serta berusaha untuk mencari kemuslihatan hidup dalam urusan dunia dan agama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Supaya mereka menyaksikan segala manfaat bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sampai sahaja di Makkah, di Madinah, saya tak tahulah tuan-tuan, saya lebih selesa pergi ke Madinah dulu. Umrah baik, haji baik. Haji sekali lah. Tak adalah haji banyak-banyak kali, haji sekali. Tapi Alhamdulillah, haji saya adalah haji yang kedua terakhir. Maknanya lepas daripada saya terakhir di Madinah, lepas tu semuanya masuk Mekah, masuk Mekah, masuk Mekah. Kalau kita daripada kita tidak masuk Mekah dulu, pastinya kita di Bir Ali, ya, miqat kita. Tapi kalau kita dimasuk ke Mekah,
Sudah tentu di Qornul Manazil. Ya. Qornul Manazil. Tempatnya Qornul Manazil ni selesa. Ya. Dia kalau kita daripada Taif tu, di kawasan-kawasan Taif lah sebenarnya. Sebenarnya begitu. Saya sembahyang maghrib dan isyak di situ. Untuk balik-balik ke siangnya saya di Taif waktu tu. Masa umrah lah, masa umrah. Baik. Jadi bila sahaja kita berada di, maknanya kita masuk ke Bir Ali, ya, kita miqat di situ, bermula daripada situ, maka bacaannya sudah tidaklah kat situ. Jarang kita dengar ada orang Allahu Akbar, Allah, tak ada. Dia apa dia? Labbaik Allahumma labbaik. Muntawih akan menyebut begitu. Kita di dalam bas akan ikutlah sama-sama. Sebab itu perjalanan yang agak jauh. Ya. Perjalanan yang agak jauh. Waktu tu saya ziarah wida lebih kurang lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh ziarah wida dan kemudian siap-siap untuk nak bertolak pergi ke Mekah. Kena persiapkan diri tuan-tuan, 400 km lebih. Petang baru sampai. Ya, petang baru sampai. Kalau kita tak betul-betul, tuan-tuan tahulah RNR sana bukan macam RNR Malaysia. Anak Cina makan pangat sendiri mau ingat. Kena faham-faham. Kalau ada yang tak kena gaya, dia akan lepas dalam bas. Kalau bas ada tandas tak apa. Kalau bas tak ada tandas, ya cempong matun pergi cari tandas. Ini terjadi ketika mana saya daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Ada jamaah begitu, berlari-lari. Ini kan apa? Rupanya dia sedang bawa sesuatu. Kesian. Malu nombor satu. Yang kedua perut sakit begitu. Kan ya. Kedua, yang ketiganya dia tersilap masuk. Wes jerit-jerit orang itu dan jeru. Dia tersilap masuk tandas orang perempuan. Oh, bukan sini, sana, sebelah sana. Dah, lari pergi ke sebelah sana. Allah, kesian. Betul. Yang pertamanya dia nak bersihkan badan lagi. Dia waktu itu mestilah dah pakai ihram. Ya, dah pakai ihram maksud tu. Allahu Akbar. Maknanya persiapan kita ini sejauh 400 km lebih ini kita mesti pastikan bahawa kita dalam keadaan sukses. Baik. Bayangkan hari ini aku kalau nak pergi, aduh. Sedelok Pak Nguyuh. Ekon pula. Basnya semuanya ekon. Kalau tak ada ekon, mesti ekon punya. Ekon banyak-banyak lama-lama. Sekejap nak pergi kencing. Boleh berhenti tak? Ya bayar baksis kau. Kan? Gitu ya. Jadi maknanya semuanya itu jihad. Persiapkan diri apa semuanya. Ya. Semuanya itu. Haji juga mengajar manusia, mengajarkan manusia hakikat persamaan. Mereka semua adalah satu pada hukum Allah. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Mereka sekalian adalah berpakaian ihram, dalam satu keadaan dan mereka tinggalkan pakaian kebangsaan yang menjadi kemegahan mereka bangsa. Mereka yang waktu itu tidak ada yang hendak dibanggakan, tak ada yang hendak diucapkan melainkan apa yang pernah diucapkan Rasulullah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hanya itu saja yang kita nak ingatkan. Cumanya tuan-tuan kalau kita akan melihat ya, kita ada tempat penginapan kita sendiri. Ya, kita ada tempat penginapan kita sendiri. Sama ada ikut muasasah ataupun travel. Maknanya tempat kita ni kita tak susah. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok orang yang pas-pasan saja. Maksud pas-pasan dia boleh pergi haji. Pasal apa? Di sana ada infak makanan. Infak makanan ni maknanya kalau kita nak beli makan apa-apa, kadang-kadang tauke kedai itu dia tanya dengan kita. Sedekah, wakoh. Berapa ringgit, nanti dia masukkan dalam tabung, dah kumpul banyak, dia akan jadikan duit itu ialah makanan. Maka ada pukul-pukul berapa nanti dia akan, adalah tanda-tandanya, nanti dia akan berbaris panjang ni. Berbaris panjang, maka dia duit yang kita bagi itu dia jadikan makanan dan makanan ini diinfakkan kepada
jamaah juga. Sama ada waktu umrah ataupun waktu haji. Macam itu sama dia lebih kurang begitu. Jadinya mereka-mereka ini setakat mana dia boleh tidur tuan-tuan di bawah jambatan. Kadang kesian tengok. Ya, kadang tengok kesian. Ya. Kemudian ihramnya tidaklah seperti mana ihram kita. Ya, ihramnya itu kira koyo kain koyo kilah lebih kurang. Apa namanya? Kain apa? Cotton ya. Antara macam itulah, yang kasar lagi sikit, terutama daripada India. Ya, terutama daripada India. Pak, kalau balik Indon, boleh bawa air zam-zam tak? Tak boleh ya? Katanya tak boleh ya, aku pun tak tahu. Kalau Malaysia kita tak boleh bawa, tapi kita sampai di terminal kita akan dapat daripada tabung haji. Kalau di sana sama, serupalah. Tapi di India tidak boleh. Itu sebabnya kadang-kadang ihram dia ceritanya wallahu alam, aku tak nampak lah kan. Katanya direndam, dia beri basah, lepas tu dilap pada dinding. Kemudian ada sebahagiannya itu dimasukkan air dalam tu, dia dah keris, dia lipat, nanti sampai kan di aku tak tahu wallahu alam. Ceritanya katanya begitu wallahu alam ya. Baik. Demikianlah ibadat haji, ibadat yang dikerjakan di tempat yang penuh peristiwa dan sejarah lama. Tetapi kesannya masih hidup, teringat serta terkenang di hati sebagai satu peringatan dan kenangan di sekitar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, saya pun tak tahu, tak pastilah tuan-tuan ya. Kerajaan Arab Saudi ni macam mana? Tempat lahir Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis kat situ tuan-tuan, Kutub Hana. Orang tak tahu ingatkan itu library. Tapi sebenarnya itulah tempat rumah Rasulullah dulu. Sebelah sini, sebelah sana, di tepi bukit-bukit, kerusi roda. Kalau nak cari kerusi roda banyak-banyak kat situlah tu. Dia buang tak kat situ. Ya, kat situ. Dan laluan itu ialah laluan jenazah akan masuk ke bawah. Begitu. Seperti nak menghapuslah, ya, nak menghapus. Tapi itulah orang Malaysia, orang Asia ni dia, terutamanya orang India lah, keramat-keramat kan, jadi keramat-keramat kan, jadi macam-macam. Sebenarnya nak menghapus itulah benda-benda itu. Ya. Tapi rugilah kita tak tahu bagaimana kuburnya Hang Tuah pun dicari kan. Buhyong Buhora, kubur Hang Tuah tu kan ya, pun kita cari kubur Hang Tuah. Ini tempat lahir Rasulullah. Tulis kat situ Kutub Hana saja. Tapi orang dah bagi tahu lah dah. Ya, Ustaz Samsudin Siddiq dia dah pernah bagi tahu. Yang itu tu begitu dia ada tulis Kutub Hana. Itulah rumah Rasulullah. Oh, begitu. Jadi orang cuma keliling-kelalang situ ajalah, tapi tidak terambil kesempatan untuk nak ziarah bagaimana keadaannya. Jadi maknanya tempat-tempat semuanya itulah kesan-kesan lama, ya, kesan-kesan lama yang masih hidup teringat serta terkenang di hati sebagai satu peringatan dan kenangan di sekitar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian pekerjaan yang dilaksanakan di tempat itu tidak lain maksudnya selain dari memperbaharui kembali kebesaran Allah. Dan sekalian ucapan yang dikeluarkan pula adalah melambang sebagai lambang pujian kepadanya dan permohonannya untuk mendapat kurnianya. Rasulullah SAW bersabda, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Sebab itu tuan-tuan, bila saja, ya biasanya bila kita berada di Arafah, dia kan ada khutbah wida. Kemudian kita ada sembahyang apa ni jamak, tetapi jamak tamam. Sembahyang jamak tapi jamak tamam. Bila saja masuk saja waktu asar, tuan-tuan, masing-masing kalau dengan suami isteri maka dengan isteri cari tempat yang sunyi-sunyi, mana terpisah, mohon doa kepada Allah. Perhatikan hari lepas asar sampailah ke nak masuk maghrib, itulah doa yang makbul hari Arafah itu. Ya, masing-masing cari tempat lah. Sing nangis, yo nangis. Ya. Biasalah tuan-tuannya, nangis gitu gini, tahu keadaannya dan sebagainya. Ya. Selesai sahaja, masuk maghrib, sembahyang dan kemudian barulah berangkat ke
Musdalifah. Itu pun kita mabit sekejap aja lah pun. 21 menit kita udah berangsung. Ya, dah berangsung. Tapi kadang-kadang kita melihat, iyalah orang-orang yang seperti ini kan ya, orang India berlaku sikit loh. Yalah memanglah tak apa-apa jauh kan ya, tapi anggar kita ya wis. Nah, gitu. Kadung manja kan ya. Akhirnya dapatlah ditegaskan bahwa ibadat haji adalah penuh dengan hikmah dunia dan agama. Orang yang mengerjakannya adalah dalam pemeliharaan Allah dan taufiknya, sedang orang yang enggan mengerjakannya berarti berpaling daripada pemeliharaan dan taufiknya serta benci kepada mengingati kebesarannya dan mendapat hidayatnya. Dan kerana itu Rasulullah SAW bersabda, "Man malaka zadan warahilatan tuballighuhu ila baitillahi walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan." Keras amaran Rasulullah. Ada ke tuan-tuan? Kalau tidak, tak disebut oleh Rasulullah. Duit dah banyak. Walau macam mana pun nawaitu tu pasti akan ada. Ya bang? Walaupun tak ada duit lah banyak, tapi nawaitu ada. Saya teringat ada seorang dulu lah di Batu Lima. Kalau tak silap saya, mertuanya si Haji Johari. Kawannya nak pergi haji. Allahu Akbar. Dia teringin nak ikut. Tapi bukannya kita nak pergi ke Kelang, pergi ke mana. Nak pergi haji. Aku milulah gitu gini. Tapi sampai meninggal tak pergi haji juga. Ya, tapi walau bagaimanapun kondisi keuangan kita dan sebagainya, ada rasa kita niat dalam hati kita, kita nak pergi haji. Sekurang-kurangnya kita dah masukkan dalam tabung haji. Oleh kerana hari ini kita nak naik masuk travel yang murah, yang mahal, yang sederhana dan sebagainya. Dia macam mana puncanya pun dia lembaga tabung haji. Kita mesti nak ada ini. Kalau kita tiba-tiba pergi ke katakan Suria Travel, katakan ada dah daftar haji belum? Belum. Kita kena pergi daftar dulu. Maknanya punca macam mana pun kita pergi ke tabung haji. Bukanlah menjadi sah hajinya itu ialah dengan tabung haji. Bukan. Tapi maksudnya ada pengurusan di situ. Bila pengurusan di situ nanti dia pecah. Okey, kalau kau punya tarikh pergi ni, tahunnya ni 2090 berhurip borak. Tapi dia ada duit dan bimbang nanti apa-apa maka dia cari travel. So mana tafadhal? Mana kehendak dia? Dia ada duit lebih. Tapi kalau nak ikut yang ngam-ngam macam tu juga, ngam-ngam tangan laihim macam tu juga, dia ikutlah. Boleh sampai ke tak boleh sampai. Tapi doalah tiap-tiap tahun. Hari ni wallahualam sama ada buat rayuan lepas daripada orang balik haji, ada buat rayuan macam tak ada lah rasanya. Kalau dulu ada. Dulu ada. Bagaimana kalau orang yang langsung punya duit tetapi langsung tidak ada dalam hatinya niat untuk nak pergi? Dia boleh pergi Balkan 15 hari. Dia boleh pergi Europe sekian banyak. Dia boleh merantau Amerika, Alaska dan sebagainya. Boleh sekian, balik boleh cerita gitu. Tapi nawaitu, niat dalam hatinya tidak tergerak pun sedikit untuk pergi Baitullahil Haram. Apa kata Rasulullah? Barang siapa memiliki perbekalan dan kenderaan yang menyampaikan dia ke Baitullah dan ia tidak mengerjakan haji, maka tidak ada atasnya satu halangan bahawa ia akan mati sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani. Itu saja. Rasulullah kata, pilihlah. Nak mana satu? Nak Yahudi atau Nasrani? Tapi bagi mereka yang punya keuangan, yang sepatutnya dia boleh pergi. Di Malaysia saya tak pastilah tuan-tuan. Tapi daripada orang-orang Indonesia ini, hatinya kental. Memang Ada pernah sekali dulu yang suami isteri pergi ke Mekah, pergi haji, berjalan kaki. Saya bertemu di mana? Jalan Kapal dekat Kampung Sementara. Maknanya dia naik bukan daripada ini, dia naik daripada Johor. Muar. Maknanya dia ke tepi pantai
sampai naik ke utara, sampai ke maknanya sampai ke Perlis, dia akan masuk Thailand, dan kemudian susur tepi, bukan masuk tengah, dia masuk susur tepi, Arakan dan sebagainya, itu sampai ke sana. Sampai tuan-tuan. Orang kita pergi juga. Ya. Pangkat anak buah saya, dia pergi juga. Dia naik bas. Ya, dia naik bas. Bas double decker. Itu Malaysia. Tapi hebatnya orang Indonesia ini, dia bukannya, tapi dia jalan kaki. Ada yang naik basikal. Allahu Akbar ya karim. Nak, cita-cita nak sampai di sana. Malaysia belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Yang sejitu seperti itu, nawaitu dan tenaga kedratnya untuk ke sana. Ujung daripada ceritanya itu, semuanya sampai. Ya, semua sampai di sana. Ada sebahagiannya pergi naik basikal, balik naik kapal terbang. Yalah, balik kan, kapal terbang. Pastikan bahawa kita ini terhindar daripada dua kelompok ni. Dua jenis bangsa manusia ni. Apa dia? Nasrani dan Yahudi. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita ada duit, kita lokek sangat. Wa tijaratan lan tabur. Kita doa begitu. Perniagaan yang tidak merugikan kita. Kita dah doa, dah awal-awal kan? Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yam mashkura. Semua kita dah sebut. Wa tijaratan lan tabur, hujung pada doa itu semoganya perniagaan. Perniagaan lah tu tuan-tuan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, kan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi ila akhiril ayat. Perniagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya kita keluarkan modal kita gitu gini, maknanya kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu doanya wa tijaratan lan tabur. Semoganya perniagaan yang aku lakukan ini kepadamu ya Allah tidak menjadi kerugian, tetapi kena baik-baik. Jangan sampai kisah benar dan nyata bagaimana seorang ibu yang datang beberapa kali ke Mekah naik ke haji tetapi tidak melihat Kaabah. Tuan masuk manalah pintulah tuan-tuan. Tuan masuk saja. Tuan naik atas kejap. Tengok Kaabah dah tersergam di hadapan. Mula-mula nampak Kaabah. Kalau orang tak nangis aku tak tahulah. Mula-mula tengok Kaabah. Pasal apa selalu kita tengok Kaabah kat mana? Kat TV, kat gambar gitu. Ini live tengok. Betul-betul depan mata kita. Allahu Akbar. Cemerta bercucuran air mata. Sedih itu bunyi Allahu Akbar ya karim. Ini aku tak nampak lah, gelap. Tapi bila dia pusing ke belakang, tempat dia masuk tadi, dia boleh nampak terang, cerah. Bagaimana kalau dia nak mula daripada lampu hijau, nak niat. Dan kemudian nak tahu apa benda kalau dia tak boleh nampak Kaabah. Habis itu macam mana? Agak-agak hajinya itu macam mana? Tahun yang pertama, tahun yang kedua begitu juga, tahun yang ketiga begitu juga. Akhirnya pada tahun yang ketiga balik saja di negaranya, maka panggillah orang alim, suruh bertanya apa yang dia lakukan, apa pekerjaannya awal-awal dulu sampai begitu jadinya. Dia pergi atas biaya anaknya, pasal anak ni orang yang agak baik, ya, baik macam mana? Perniagaannya bagus. Baik. Kemudian orang alim itu bertanya, "Ya ibu, saya diberitahu bahawa sudah beberapa kali ibu pergi ke naik haji tapi ibu tidak melihat Kaabah." "Ya betul, saya tak melihat Kaabah." "Baik. Cuba ibu ingat-ingat zaman-zaman ibu dulu kerja. Kerja di mana ibu dulu?" Ya maklumlah dia pun dah tak kerja lama dah. Jadi diingat-ingat, okey baru. Oh, itu pun ambil masa 2-3 hari. Baru dia ingat balik. Ya. Tidak semerta, tidak begitu. Si ibu ni satu hari dia bagi tahu, "Wahai muallim, saya dulu adalah perawat." Tahu tuan-tuan perawat?
yaitu nurse. Istilahnya orang Malaysia lah, nurse. Baik. Tapi saya ada satu, kerana nakkan duit. Dia kata, kerana nakkan duit, saya bersekongkol dengan orang yang memerlukan khidmat saya. Kerana dia jadi nurse tapi bahagian kelahiran. Maknanya dia terima bayi gitu gini dan sebagainya. Dan kemudian tuan-tuan, dia ini ada orang yang nakkan anak laki-laki. Isteri aku ni lahir anak laki-laki. Istrinya Masri anak perempuan. Tapi Masri dia nakkan anak laki-laki. Maka anak aku ni dicomot, digantikan kepada sana dan sana dimasukkan ke sini. Sekali dua kali ke Bu? Sudah begitu lama saya buat kerja tu. Astaghfirullahalazim. Yang pertamanya ibu tidak amanah dalam kerja. Itu yang pertama. Yang keduanya, ibu memutuskan nasab. Okey, anak Masri tidak ada nasab dengan saya, anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki saya tidak ada nasab dengan Masri. Dengan istrinya Masri akan mengingat bahawa itu adalah ibu bapanya yang asli. Okay. Yang sini pun macam itu juga. Pasal apa? Dia tak melihat anak itu lahir laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana nanti besok? Nikahnya macam mana? Kalau misalkan si perempuan itu bagaimana nikahnya? Walinya takkan saya jadi wali. Tapi oleh kerana tak tahu maka saya jadi wali. Jadi nikahnya itu macam mana? Tuan-tuan kena tanya balik tentu. Okey. Kita habiskan 8.30 ya. Pasal apa saya nak terus keluar? Lepas sembahyang saya nak keluar. Nak ambil zaujahnya kat ujung sana. Lepas tu tuan-tuan, dia kata saya bukan setakat itu saja. Dia berpakat dengan orang dukun santet. Dia cerita dia. Maknanya bila saja orang itu mati, dia yang akan, orang Jawa cakap ngulesi lah. Tengrika pun ngulesi nggih. Samilah nggih, sami nggih. Ya. Maknanya dia kafankan, dia mandi dan kafankan semuanya, ikutlah apa semuanya. Dan ada benda-benda yang keluar dimasukkan ke dalam mulut si mayat. Cumanya dia kata satu ketika dia kata ada orang yang alim yang kena santet. Keluar benda-bendanya dia masukkan ke dalam mulut tapi mendal metu maneh. Keluar lagi, masukkan keluar lagi, masukkan terus masuk sampai tangan dia katanya masuk ke dalam mulut dan akhirnya dijahit mulut tu. Allahu Akbar. Alim ini dia geleng kepala. Allah ibu. Takdir Allah SWT seminggu selepas itu dia meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Suatu perkara yang agak pelik bagaimana ketika undertaker. Tuan-tuan tahu undertaker tak? Tukang kubur lah, gali kubur. Ya, tukang gali kubur ni, tuan-tuan. Sudah berpindah-pindah, 4-5 kali berpindah. Jadi bila jenazah dah siap nak dibawa ke sana, masih tak siap lagi. Kubur tak siap lagi. Kenapa tak siap lagi? Saya sudah berpindah randah ni dah. Maksud ini adalah yang kelima. Orang tahu tak? Macam mana? Bila sampai ke bawah untuk nak buat lahat itu, dia menyempit sendiri. Dia datang macam ni. Jadi sempit. Kemudian tanah yang dipijak itu jadi batu. Maksudnya digali tak boleh. Mendal lah, mendal. Ting macam tu. Tapi tanahnya tanah liat. Saya tengok keluarga saya Pak di Kebumen, Kalibalong. Gitu, dia sana kan dia punya kuburnya lebih kurang macam sini, macam di Tanjung Karang macam itu, Sepalang itu. Tanahnya kan bukan tanah bukitnya, tanahnya tanah biasa saja. Tapi ada yang bukit, ada ya. Ada juga yang bukit. Kau yakinilah bukit enten lah. Yo bodoh tengok keadaan lah ya tengah macam itu. Jadi akhirnya orang ramai ini akhirnya ambil keputusan tinggalkan dia.
Balik wilah, balik. Tinggal. Bukan tinggal. Bila ditinggal tuan-tuan, tinggal anak dengan emak yang ada kat situ. Dalam keadaan dia menangis. Gitu. Maka datanglah seorang yang berkerudung hitam. Yang macam itulah. Orang hutan kan, rengkot kan. Macam itu kan. Tapi tak nampak mukanya. Dia kata, saudara tinggalkan. Biar saya yang menyelesaikan jenazah ibu saudara. Tapi bila saudara bergerak daripada sini ke depan sana, jangan sekali-kali saudara tengok belakang. Maka dia pun berjalan. Itulah satu-satu anak. Tidak ada lain. Siapa yang tak sayang ibu. Walaupun dalam keadaan begitu, dia pun tahu diceritakan oleh muallim tadi. Tapi ibu kan. Jadi dia pun berjalan. Bila berjalan, dia nak tengok belakang. Bila tengok belakang tuan-tuan. Tengah-tengah hari ada peledak. Ada kilat. Terbakar ibunya. The end. Sekianlah. Lebih kurang itu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak haji ini, biarlah yang betul. Betul, jangan sampai kita ini terlaku yang macam-macam. Sebenarnya contoh-contoh daripada orang Malaysia pun banyak tuan-tuan. Yang tak boleh, dia cuma mabit sekejap. Yang hampir-hampir tak boleh buat haji pun ada. Yang sampai sana, langsung nak balik pun ada. Ceritanya nak balik. Ya. Nak balik. Saya pergi haji ada juga mengalami situasi yang seperti itu. Ya. Tak boleh nak buat apa-apa. Kita pun heran juga. Macam mana dia, masa dia istilah macam mana masa dia, kadang kita tak pelik macam tu. Itulah. Ya. Baik, demikianlah 5 rukun Islam yang ditegaskan oleh Rasul SAW, iaitu rukun yang dapat dilakukan oleh perkataan dan perbuatan amal. Yang dilakukan oleh perkataan ialah pengucapan 2 kalimat syahadah yang dituturkan dengan lidah. Manakala yang dilakukan oleh perbuatan terbahagi 3. Pertama, perbuatan badan seperti sembahyang dan puasa. Kedua, perbuatan harta seperti zakat. Yang ketiga, perbuatan ataupun amal panduan antara badan dan juga harta seperti haji. Jadi tiga-tiga ini merangkumi kepada rukun Islam kita. Bermula daripada kita bersyahadat, kita puasa, kita solat, kita naik haji. Semuanya itu merangkumi, maka terjadilah satu ibadah yang padu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu kenapa orang-orang kafir dan Muslim dia tertarik kepada Islam kerana melihatkan ibadah orang Islam ini sangat praktikal. Boleh masuk dalam otak. Ya. Kenapa kita mesti nak memuja patung? Dia sendiri boleh cerita. Padahal dia itu seorang biarawati. Kenapa kita mesti nak kena dengan patung? Sedangkan patung itu tak boleh nak bercakap. Ibu Maryam itu macam mana? Dia bertanya balik dengan dia punya padri yang besar. Padri tak boleh jawab. Gilek mah. Penghabisannya dia pun masuk. Ini yang terjadi. Hari akhir-akhir begini ya. Selanjutnya selain daripada rukun ini ada lagi perintah dan larangan serta adab dan hukum-hukum yang bertalian dengan manusia dan masyarakat. Sebagai contoh, Ar-Rasul SAW ada menerangkan kelakuan seorang Islam, iaitu orang Islam ialah sejahtera sekalian orang Islam daripada bencana atau bahaya lidahnya dan tangannya. Mana sejahtera seseorang itu daripada bencana apa ni? Ialah tangan dan lidahnya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita menjadi jiran kepada jiran yang lain, tidak sempurna Islam seseorang itu kalau sekiranya dia menyakiti siapa dia? Jirannya. Bagi tuan-tuan kalau duduk dalam rumah dan taman rumah teres. Yalah dindingnya dia dindingku. Macam tu kan? Betul? Dinding kau kan macam itulah rumah teres macam tu. Coba kalau dibuka bedah. Ya plong, rumahnya sana dengan rumah sini. Oh, kenduri hari sehari-hari kan. Jadi kita kena ikram. Siapa dia? Jiran kita, tanya dia. Jangan sampai kita tak tahu langsung. Nomor telefon pun tak tahu, apa benda pun tak tahu. Aduh. Dan tak aneh, tengah-tengah hari dia pun cak gunjak. Kita tengah nak tidur, dia pun cak gunjak. Dung. Oh.
Ya, insya-Allah sampai di situ dulu. Ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangannya daripada sifat kekurangan diri saya sendiri. Insya-Allah pada bulan hadapan kita masuk rukun iman pula ya. Kita masuk rukun iman, lebih mencabar lagi tentang akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya datang dari Allah, dan kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.